Assalamualaikum. Berjumpa kembali kita pada hari ini dalam subjek Bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Kamil bermain bola. Kamil ialah subjek, bermain bola ialah predikat. Subjek merujuk kepada perkara yang diterangkan. Predikat pula merujuk kepada cerita atau perkara yang diterangkan. Dalam ayat ini, Kamil bermain bola. Kamil ialah subjek, iaitu perkara yang hendak diterangkan. Bermain bola ialah predikat, iaitu cerita yang hendak diterangkan. Ingatnya, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubungnya ialah dan, yang, atau, lalu, sambil, serta, tetapi. Ini adalah contoh kata hubung yang digunakan untuk membina ayat majmuk. Contoh yang pertama, tengok ayat tunggalnya, Nadia gemar melukis. Ayat tunggal yang kedua, Nadia gemar menjahit. Apabila kita hendak membina ayat majmuk, kita perlu menggunakan kata hubung. Dalam hal ini, kita menggunakan kata hubung dan untuk menjadikan ia ayat majmuk. Jadi ayatnya akan jadi Nadia gemar melukis dan menjahit. Jadi kita cuba terangkan tadi. Ayat majmuk ialah gabungan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata. Dalam ayat ini, perkataan dan yang berwarna kuning ini ialah kata hubung yang mencantumkan ayat tunggal pertama dengan ayat tunggal yang kedua. Contoh yang kedua, Salamiah memakai baju. Ayat tunggal yang kedua, baju Salamiah berwarna merah. Dua ayat tunggal ini kita akan gabungkan menjadi ayat majmuk. Ia akan menjadi Salamiah memakai baju yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna kuning ini adalah kata hubung. Seperti cikgu terangkan tadi sebelum ini, kalau kita nak jadikan dia ayat majmuk, kita perlukan gunakan kata hubung. Mencantumkan ayat tunggal. Lambaikan tangannya. Ayat tunggal yang kedua, Mira tersenyum. Apabila dua ayat tunggal yang mempunyai perkataan yang sama, contohnya perkataan Mira, ada ayat pertama ada perkataan Mira dan ayat kedua juga ada perkataan Mira. Apabila kita jadikan dia ayat majmuk, salah satu perkataan yang sama ini kita akan gugurkan. Dalam hal ini, perkataan Mira ada dua, kita akan gugurkan satu. Dia akan jadi Mira melambaikan tangannya sambil tersenyum.
perkataan sambil yang berwarna kuning ini ialah kata hubung. Okey, kerana ia menggabungkan dua ayat tunggal di atas tadi. Okey, apabila kita gabungkan dua ayat tunggal tadi, satu perkataan Mira tu kita gugurkan. Jadi dia tinggal satu sahaja. Oleh sebab itu ayatnya menjadi Mira melambaikan tangannya sambil tersenyum. Faham ya? Apabila ada perkataan yang sama, kita perlu gugurkan satu perkataan tersebut. Tengok pula contoh yang terakhir. Ayat tunggal pertama, Razi bangun. Yang kedua, Razi bersalaman dengan tetamu. Jadi seperti yang cikgu terangkan tadi, kalau ada dua ayat tunggal yang perkataannya sama, salah satu perkataan tersebut kita akan gugurkan. Dalam ayat ini, ayat tunggal pertama ada perkataan Razi. Ayat tunggal yang kedua juga ada perkataan Razi. Jadi kita akan gugurkan salah satu daripada perkataan Razi tadi. Jadi ayat majmuknya akan jadi Razi bangun lalu bersalaman dengan tetamu itu. Okey, kata hubung yang di sini ialah perkataan lalu. Okey, yang berwarna kuning ni perkataan lalu, ia ialah kata hubung. Okey, sebab untuk membina ayat majmuk kita perlu menggunakan kata hubung. Okay, ingat balik apa yang telah kita belajar tadi. Okay. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu predikat dan satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ialah cantuman dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Seperti cikgu dah terlalu ini tadi, okey. Apabila ayat tunggal tersebut mempunyai perkataan yang sama, salah satu perkataan tersebut perlu digugurkan. Dan yang paling penting dalam ayat majmuk mesti ada kata hubung untuk mencantumkan dua ayat tunggal tersebut. Okay, cikgu harap anak-anak semua faham dengan penerangan yang dah cikgu berikan tadi berkaitan